Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari K21 ingin membentangkan tentang konsep personaliti Quranik, ensiklopedik dan ijtihadik. Bagi tokoh Quranik, kami memilih Hamka atau nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Malik bin Syekh Abdul Karim bin Syekh Muhammad Amrullah. Dilahirkan di Nagari Sungai Batang, Meninjau, Sumatera Barat, Indonesia pada 17 Februari 1908. Beliau telah meninggal dunia pada 24 Julai 1981 ketika usianya 73 tahun. Ayahnya ialah Syekh Abdul Karim, merupakan seorang ulama terkenal yang membawa pembaharuan di Minangkabau. Hamka bukan sahaja dikenali sebagai seorang ulama, tetapi merupakan aktivis politik dan penulis terkenal di alam Melayu, termasuk Malaysia dan Singapura. Sumbangan beliau telah membawa pembaharuan besar kepada umat Islam di Nusantara. Beliau juga berkarya dalam bidang agama, sastra dan falsafah. Antara karya utama beliau ialah Tafsir Al-Azhar. Berikut adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan pembentukan jiwa dan kerohanian. Petikan ayat Al-Quran yang pertama adalah daripada surah Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Surah Al-Isra ayat 9. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang mukmin yang melakukan amal soleh bahawa mereka mendapat pahala yang besar. Manakala petikan ayat Al-Quran yang kedua adalah daripada surah An-Nur ayat 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Surah An-Nur ayat 56. Artinya, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Tafsir dan Tadabbur Surah Al-Isra ayat 9. Al-Quran memberi petunjuk kepada orang yang mahu menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus, iaitu agama Islam yang berteraskan ajaran Tauhid, di mana mereka yakin bahawa tidak ada kekuatan yang dapat menciptakan dan menguasai alam semesta kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran juga memberi berita gembira kepada mereka yang percaya kepada Allah serta Rasulnya. Berita gembira itu merupakan pahala yang melimpah yang akan diterima di akhirat kelak. Ini sebagai imbalan daripada amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Surah An-Nur ayat 56. Laksanakanlah solat dengan segala rukun-rukunnya dengan penuh kekhusyukan dan kepasrahan, sehingga solat itu betul-betul dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berikanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Taatilah Rasulullah dengan segala apa yang diperintahkannya kepada kita, sehingga kita mempunyai harapan dan mendapat kasih sayang dan keredaan Allah. Apa yang dapat saya kaitkan dengan dua ayat pilihan tersebut dengan kehidupan sebagai mahasiswa? Berdasarkan surah Al-Isra ayat 9, Al-Quran dapat dijadikan sebagai panduan hidup oleh pelajar bagi menerangkan hati dan melapangkan dada dalam proses menuntut ilmu daripada pensyarah. Seterusnya, berdasarkan surah An-Nur ayat 56, solat merupakan perintah Allah yang wajib ditunaikan oleh semua yang beragama Islam. Maka sebagai pelajar Muslim, kita perlu menunaikan solat tepat pada waktunya agar Allah memudahkan segala urusan dan tanggungjawab kita sebagai seorang mahasiswa. Kesimpulannya, kita hendaklah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, memandangkan banyak syafaat yang diperolehi daripada membacanya. Sebagai pelajar, membaca Al-Quran dapat membantu kita memperoleh ketenangan dalam usaha menuntut ilmu. Tambahan lagi, Al-Quran dapat dijadikan panduan dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Akhir sekali, kita mestilah menitik beratkan solat dengan mendirikannya pada awal waktu. Hal ini kerana solat dapat membantu pelajar membina kepribadian dan akhlak yang mulia supaya menjadi insan yang berguna. Tokoh ensiklopedik yang dipilih adalah Ibn Sina. Nama sebenar beliau ialah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina dan dikenali sebagai Ibn Sina atau Abi Sina di Barat. Tarikh lahir adalah 370 Hijrah ataupun 980 Masihi. Tempat lahir di Afshanah, Bukhara, Turkmenistan dan sekarang dikenali sebagai Uzbekistan. Tarikh wafat adalah pada 428 Hijrah atau 1037 Masihi.
Pengajian pada peringkat awal bermula di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastera. Beliau turut mempelajari ilmu lain seperti geometri, logik, matematik, sains fiqh. Beliau turut menguasai ilmu pengetahuan termasuklah falsafah dan belajar dalam bidang perubatan. Diberi gelaran Al-Syekh Al-Rais yang bermaksud Maha Guru Pertama. Sumbangan tokoh Ibn Sina adalah menerbitkan buku yang bertajuk Al-Qanun fi Al-Tib di Rom pada tahun 1593. Buku tersebut telah dijadikan sebagai bahan rujukan asas di universiti di Itali dan Perancis sehingga abad ke-19. Selain itu, beliau juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul Al-Diwad Al-Qabiyah yang mengandungi sajak-sajak perubatan. Buku tersebut telah menceritakan dan menghuraikan 760 jenis penyakit bersama dengan cara mengubatinya. Berikut adalah ayat-ayat Al-Quran yang dipilih. Ayat yang pertama adalah surah At-Talaq ayat 12 yang berkaitan ilmu Allah yang luas yang meliputi segala sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Terjemahannya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ayat yang kedua adalah surah Al-Ankabut ayat 43 yang berkaitan hanya orang yang berilmu dapat memahami perumpamaan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal amsalu nasribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Terjemahannya adalah perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, namun tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Tafsir dan tadabbur surah At-Talaq ayat 12. Allah menerangkan bahawa dialah yang menciptakan 7 petala langit dan yang menciptakan 7 lapis bumi. Perintah qada dan qadar Allah berlaku di antara bumi dan langit. Dialah yang mengatur semuanya sesuai dengan ilmunya yang maha luas, menerapkan kebijaksanaannya yang adil dan membawa maslahat. Tidak ada sesuatu di langit dan di bumi walau bagaimanapun kecilnya kecuali diketahui Allah sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Surah Al-Imran ayat 5. Bagi surah Al-Ankabut ayat 43 pula, demikianlah Allah mengumpamakan sesuatu perumpamaan bagi manusia. Hanya orang yang selalu menggunakan hati dan fikirannya dan ahli-ahli ilmu pengetahuan pasti dapat memahami perumpamaan tersebut dan akan semakin banyak mengetahui rahsia-rahsia Allah yang terkandung dalam ayat-ayatnya. Diriwayatkan dari Jabir bahawa Rasulullah SAW pernah berkata, orang yang berilmu itu ialah orang yang menjaga hal-hal yang dari Allah dan beramal dalam rangka taat padanya serta menjauhi segala kemarahannya. Riwayat Al-Haythami. Apa yang saya dapat kaitkan di antara dua ayat tersebut dengan kehidupan sebagai mahasiswa ialah berdasarkan surah At-Talaq ayat 12. Menuntut ilmu merupakan perkara yang wajib bagi umat Islam terutamanya setelah bergelar mahasiswa. Ilmu Allah yang luas dan tiada batasnya mustahil untuk kita kuasai kesemuanya. Namun kita boleh mencontohi Ibn Sina yang menguasai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Berdasarkan surah Al-Ankabut ayat 43 pula, sebagai seorang mahasiswa yang sedang mendalimi ilmu Allah, kita juga harus menguasainya supaya dapat memberikan faedah kepada orang lain. Kita juga harus memahami perumpamaan dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah yang mengandungi rahsia-rahsianya. Kesimpulannya, kita hendaklah mendalami pelbagai jenis ilmu pengetahuan supaya dapat memberikan faedah kepada diri kita. Ilmu yang berfaedah dapat membina akal fikiran yang sihat, lantas dapat membina jati diri sebagai seorang Muslim. Tambahan pula, ilmu itu juga diamanahkan untuk disampaikan supaya dapat memberikan faedah kepada orang lain. Akhir sekali, ilmu yang bermanfaat dapat mewujudkan masyarakat yang sedia ilmu. Tokoh ijtihadi kita iaitu ialah Imam Asy-Syafi'i. Baik-baik kata beliau, nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubay. Tempat lahir beliau adalah di Gaza, Palestin.
Tarikh lahir beliau iaitu pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi. Dan beliau wafat pada tahun 204 Hijrah. Bapanya Syekh Abdul Karim seorang ulama terkenal yang membawa pembaharuan di Minangkabau, dan gelaran beliau iaitu Imam Syafi'i dinisbahkan dari keturunan beliau iaitu Syafi' bin As-Sa'id. Sumbangan beliau terhadap Islam ialah membawa pembaharuan besar kepada umat Islam di Nusantara, berkarya dalam bidang agama, sastra dan falsafah, dan karya utama beliau ialah tafsir Al-Azhar. Ayat Al-Quran untuk perundangan Islam melalui dalil. Ayat Al-Quran yang pertama iaitu dari surah Al-Isra ayat 34 yang berbunyi wala taqrabu mala yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashiddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik bermanfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janji kerana janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Okey, ayat Al-Quran yang kedua yang daripada surah Al-Jatiyah ayat 18 yang berbunyi thumma ja'alnaka ala syari'atin minna al-amri fattabi'ha wala tattabi'u ahwa al-lazina la ya'lamun, yang bermaksud, kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad dan utuskan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama, maka turutlah syariat itu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Baiklah, terima kasih kepada Zaria Asfa atas pembentangan tadi. Nama saya Muhammad Arif Nasrullah bin Abdul Razak. Saya akan membentangkan tentang tafsir dan tadabbur surah yang telah disertakan. Surah pertama ialah surah Al-Isra ayat 34. Tafsirannya ialah jangan kita campur harta anak yatim dengan harta kita. Mungkin kita telah diberi amanah untuk menjaga harta anak yatim yang banyak, maka hendaklah kita asingkan harta itu supaya dapat kita bezakan harta kita dengan harta anak yatim tersebut. Dengan membezakan, dengan mengasingkan harta ini, kita dapat mengelakkan kita termakan harta anak yatim tersebut. Bukanlah kita tidak boleh hampiri harta tersebut. Larangan yang keras ini perlu diikuti kecuali kalau ada cara yang baik, iaitu kena ikut cara yang telah diajar oleh syariah. Kerana dalam ayat-ayat yang lain dibenarkan penjaga harta yang miskin untuk mengambil upah untuk menjaga harta tersebut. Selain itu, dibenarkan juga untuk menggunakan harta itu untuk mendapat keuntungan supaya harta itu bertambah. Baiklah, seterusnya ialah ayat daripada surah Al-Jathiyah ayat 18. Syariat adalah peraturan, dan ayat ini memberitahu yang Nabi Muhammad SAW sudah berada di atas landasan syariat. Maknanya syariat itu sudah sedia ada dan hanya perlu diikuti sahaja tanpa ada tambahan dan kekurangan. Dari segi bahasa, syariat bermaksud jalan yang jelas membawa kepada sumber air. Oleh itu, syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu semestinya sesuatu yang jelas bagi yang mengikutinya akan mendapat kebaikan sebagaimana kita memerlukan air untuk kehidupan kita. Maka kalau ada sumber agama yang tidak jelas dan menggunakan dalil agak-agak sahaja, janganlah kita terus menerima dan ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Riswadi. Nama saya Amirul Faisal bin Abu Bakar. Saya akan kaitkan konsep ijtihadi dengan kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Jadi di sini kita dapat lihat berdasarkan surah Al-Isra ayat 9, sebagai pelajar kita juga haruslah amanah dalam melakukan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Sebagai contoh, kita menghantar tugasan yang diberikan tepat pada waktunya dan tidak melengah-lengahkan kerja. Kita haruslah yakin bahawa dengan memudahkan urusan lain, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusan kita juga, insya-Allah. Jadi seterus ayat Al-Quran yang boleh saya kaitkan adalah berdasarkan surah Al-Jatiyah ayat 18 yang ulasannya adalah berbentuk dalam zaman ini jika seseorang itu tidak mempunyai ilmu,
mereka akan ketinggalan dan mereka akan mengalami kesusahan dalam kehidupan. Tetapi setiap ilmu itu mestilah diperolehi dari sumber yang sahih dan tulen. Dalam konteks ini, mahasiswa seharuslah merujuk kepada pensyarah-pensyarah mereka yang berpengalaman dalam bidang yang dipelajari agar ilmu yang diperolehi adalah tepat dan sahih. Hari ini saya akan bentangkan mengenai hidup. Jadi seterusnya adalah kesimpulan bagi konsep ijtihadid ni. Adalah kesimpulannya, ijtihad merupakan satu elemen yang penting dalam membentuk personaliti mahasiswa di universiti. Mahasiswa mestilah berusaha untuk mendapatkan sesuatu kesimpulan baru melalui kajian atau penyelidikan berdasarkan sumber dan kaedah yang sah dalam apa jua permasalahan. Kata Imam Al-Munawi, setelah seorang hamba memahami rahsia-rahsia syariah dan menyingkap takbir-takbir yang menutup perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya akan menjadi luas dan lebih tangkas dan bersemangat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta menjauhi larangannya. Rujukan Faid Al-Qadir, Syariah Al-Jami' Al-Zawi. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.